Oh! Suku elektrik. Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri, dan hari ini kita ada cerita Yamaha Y Suku elektrik. Pada kebanyakan orang dia adalah satu macam mainan lah kan, sebab motor kita koi letak motor elektrik, orang macam wah dia unik, dia apa semua. Tapi sebenarnya benda ni jauh ke dalam. Kita cerita pasal masa depan. Enjin-enjin ni memang makin lama dan makin kurang dia punya kepentingan sebab pencemaran alam. So dunia-dunia lain semua dah menghala ke arah elektrik. Ke arah elektrik. Cakap pun dah pelat. So korang semua aku tahu memang tak minat, tak apa, nanti aku keluarkan artikel. You read my article. Pada siapa yang serius dalam otomotif, they will read and they will understand. But right now, saya nak tunjuk kat awak apa yang ada dalam Malaysia. Anak Melayu ni buat apa? Ni dia. Dia bukan setakat mainan, they have what do you call that, a big dream, dan insyaAllah boleh tercapai. Dan saya sendiri pun pagi ni terkejut mendengar apa yang Encik Suria Effendi ni cerita tentang syarikat dia Umori. So Umori ni tak silap saya, you all keluarkan power bank yang boleh jump start kereta. Betul. Soalan nombor satu saya, Umori, apa maksud dia bang? Umori ni adalah singkatan kepada Universal Mobile Accessories. Ni yang jual dekat Petronas? Ya, betul. Kami adalah pengeluar aksesori telefon bimbit jenama Umori. It's a Malaysian brand registered under my IPO. So tu Malaysia punya? Yes, betul. So kalau kau pergi Petronas, kau nampak barang Umori, kau jangan ingat ini Maori punya barang ke ataupun ini apa China ke. Ini Melayu punya barang, Malaysia punya barang. Beli bang. Nanti aku 2 tahun waranti bang. 2 tahun waranti? 2 tahun waranti. Serius ah? Serius. Boleh claim di mana-mana mesra Petronas seluruh Malaysia. 2 tahun waranti bro. Aku beli Ducati. Ducati dapat 5 tahun waranti sekarang. Tak apalah. Anyway, so kita nak cerita pasal Yamaha ni, Y Suku ni. So Yamaha Y Suku ni sebenarnya cuma dia punya shell lah, dia punya body sajalah. Yang sebenarnya kita nak tengok ialah teknologi elektrik di dalam tu. Ini bukannya jenis motor kita buang enjin, kita ambil EV kit daripada China. Bukan, ini bukan. This is a proper engineering work. Ini ialah kerja kejuruteraan yang betul. Dan motor elektrik, bateri management system, di controller modul, semua itu mengikut spesifikasi yang dihasilkan oleh Umori atau Encik Suria kita sendiri. Umori ni, apa benda yang beza dia tu bro? Contohnya macam bateri jenis apa pakai? Okey, kita menggunakan bateri lithium ion battery. Kalau kita tengok kita punya competitor, dia pakai lithium ion phosphate. Lithium ion battery ni dia lebih compact, lebih high energy density dan lebih ringan. Maksudnya dengan capacity lightweight, dia boleh pergi dengan lebih jauh. Sebab tu kita go for lithium ion battery. So motor Y Suku kat bawah tu, yang elektrik tu, dia punya capacity kalau kita tengok kat sini ni 4320 watt hour. Ya, betul. So top speed dia 132 kilo. Betul, without load. 132 km without load. Load tu beban. Macam aku, beban yang berat. Range kat sini saya rasa sangat menarik. Your claim range is 130 km. Ya, betul. Untuk sebuah motor elektrik itu sangat jauh bang. Battery is very critical lah dalam penghasilan motor elektrik. Sebab tu kita gunakan lithium ion dan kita gunakan high spec battery yang mana kapasiti dia tinggi, 60 mAh.
Kalau kita tengok kompetitor kita hanya gunakan 45 amp-hour, which is agak rendah lah. Sebab tu jalan sekejap, kena charge. Jalan sekejap. Tak. So pada kami benda tu tak berapa praktikal. That's why kita nak kalau boleh biar dia berjalan 1 hari baru charge. Macam tu lah. So that dia selamat lah, orang tak risau sempat ke habis ke, macam tu lah. Betul, range anxiety dia panggil tu kan. Ya. Yeah. Satu lagi benda yang saya menarik, saya tengok kat sini lah, your input current. Betul. Saya tengok skuter lain, elektrik lain banyaknya pakai 5 Betul. ampere. You boleh tarik sampai 15 ampere. Betul. Pun pasal bateri ni, onboard charger you boleh tarik 15 amp. Betul. Dia dua benda lah. Satu, kita punya charging port, and then yang kedua adalah onboard charger, dan ketiga adalah bateri. So benda tu semua kena compatible lah, dan kita punya memang kita buat spec untuk 15 ampere. So maksudnya kalau charge tu, dia akan jadi 3 kali ganda lebih laju lah daripada kita punya competitor. So, motor lain, okay, macam yang saya pakai dulu, memang 8 jam baru penuh daripada kosong. Bro punya daripada kosong, 4 jam. Ya, betul. 4 jam tu gila. Laju gila ni. And you are using a Type 2 charger. Yes, betul. Type 2 charger ni macam kat Petronas tu lah. kat Petronas lah, betul. Type 2 charger ni sebenarnya semua EV, kereta EV, memang kat Malaysia ni kita pakai Type 2 kecuali Nissan Leaf. Nissan Leaf saya tak tahu kenapa Jepun suruh pakai Type 1. Now, battery lifespan kat sini tulis 156,000 km. Ya, betul. Kalau kompetitor kita 100,000 km, kita 156,000 km. Ini adalah menggunakan bateri lithium ion yang ada sekarang lah, yang high spec. Cuma apa yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kami sekarang ni sedang membangunkan teknologi super battery. Yang mana kami buat kerjasama dengan Nano Malaysia Berhad, yang mana special battery ni dia punya charging dia kalau ni 3 kali ganda lebih laju. Dengan teknologi super battery yang kami tengah bangunkan untuk EV ni, dia 10 kali ganda lebih laju pada apa yang ada sekarang. Okay, now, korang yang dah pening kepala, motor ni sebenarnya ialah test bed, ialah satu bahan uji kaji untuk bateri sebenarnya. Dalam EV, dalam kenderaan elektrik, bateri itulah nadi, bukan enjin. Bateri tu, sebenarnya tak ada enjin, bateri itulah yang menentukan prestasi untuk charging, untuk range, untuk power dia. So apa yang Bro Surya cerita ni, motor dia ni sebenarnya ialah untuk dia uji teknologi bateri dia, dan dia ialah seorang pakar bateri, dan dia akan keluarkan bateri. Dia sedang mengusaha untuk mengeluarkan bateri di dalam Malaysia yang 10 kali ganda lebih terror daripada lithium ion sekarang. Betul. Kita tak boleh nak cerita pasal harga apa semua sebab motor ni masih lagi dalam ujian, so bukan untuk dijual pun. Awak tak boleh beli lagi motor ni. Saya tahu ramai yang tanya harga, tak boleh beli lagi, tak boleh beli. Belum lagi. Sabar. Doa banyak-banyak insya-Allah. Sambil kita doa untuk COVID ni pergi, kita doalah projek-projek macam ni, orang tempatan kita, agama kita ni, ini basically more Muslims in technologies like this. Terus terang saya cakap. Saya tengok banyak skuter elektrik, motor elektrik dia menggunakan in-hub motor. Maknanya motor elektrik dia dalam rim tu lah. Betul. Tapi yang bro pakai belt drive. Betul, mid drive. So itulah bro kata inilah teknologi baru, mid drive. Boleh cerita sikit tak mid drive ni apa? Alright, very good. Kebanyakan motor daripada China, macam kita tengok kat pasaran sekarang ni, dia orang pakai hub drive. Hub drive ni letak dekat tayar lah. Masalah dia adalah dia memerlukan high current, high power untuk run motor tu. Sekarang the latest teknologi yang ada adalah mid drive. Motor tu dekat tengah. So bila motor dekat tengah dan pakai belting macam tu, dia ada Maksud kat tengah ni lokasi dia kat tengah-tengah je. Dekat tengah-tengah lah, macam enjin tempat lah. Macam enjin lah. Okey. So tapi dia adalah brushless motor, dan konsep macam tu dia ada differential ratio yang membuatkan dengan watt yang rendah sekalipun. Contoh macam kami punya watt adalah 4000 watt motor tu, tapi dia mampu pergi sejauh 132 km sejam dia punya speed. Berbanding dengan yang macam kita punya pesaing kita, dia punya watt 6000 watt. Dia punya enjin dia tinggi watt, tapi dia boleh pergi maksimum 100 km sejam je. Kesan dia apa? Bila motor tu high watt, maksudnya bateri tu cepatlah habis. Kalau lebih rendah watt tu, bateri tu makin lambat habis. Teknologi yang terbaru yang kami gunakan mid drive ni, maksudnya kita boleh pergi dengan range yang jauh lebih panjang dengan bateri yang lebih jimat. Itulah point dia. Kalau tengok dekat China, kenapa hub drive ni murah? Sebab benda tu dah mass. Dan ni adalah teknologi baru. Sebab tu kalau in terms of pricing, kalau macam tuan nak jadi, sebenarnya kita punya harga akan a bit pricey, tapi yang menarik dia adalah the latest teknologi ni, dia punya energy efficiency dia lebih tinggi. Sebab tu dia boleh pergi speed lebih laju, tenaga lebih jimat dan lebih praktikal lah, especially untuk kita kat Malaysia. Kita tak boleh jalan perlahan sangat, bawa 90 km, 65 km, masa ke jantung ni buat perlahan-perlahan kan. Sebab tu kita perlukan yang ada performance. Betul. So our strength, kami fokus kepada performance punya electric motorcycle, high speed electric motorcycle. So daripada situlah kita develop kita punya electric motorcycle ni. Okey. So sekarang ni kita jumpa dengan fabrikator dia, tukang buat dia, iaitu Abang Omar Jumiran ataupun Wak Omar orang panggil, orang Kajang.
Jadi pagi ni kita dengan Abang Omar Jumiran. Abang Omar Jumiran saya rasa orang-orang yang minat dalam motor custom ni memang kenal lah kan. So Abang Omar sebenarnya ialah juara apa nama championship tu saya lupa dah. AMD World Champion of Bike Building. Bike building. So ni ialah kejohanan buat motor kan basically Ya. lah. Yang di mana? Di Germany, final. Dekat mana? Cologne. Cologne. Di Cologne, Jerman. Bunyi nampak senang. Buang enjin, masuk bateri, masuk motor, settle. Ya ke senang? Soalan tu agak, ya memang kedengaran macam senang kan? Tapi memang bukan senang lah. Kira kalau betul-betul tak ada experience, agak sukar juga sebab nak set dia punya kelurusan bel tu dengan position yang minimize yang mungkin. So bila buat motor tu, ada ke bro fikir pasal macam apa tu berat dia center of gravity kena kat bawah ke apa ke macam mana tu? Saya tak fikir yang tu dulu. Yang saya fikir nak fixkan dalam keadaan yang kemas dan cantik dan tak membazir ruang dan semuanya cukup boleh masuk dalam dulu. Maknanya mula-mula sekali bro fikir mana nak letak bateri tu lah. Yes, bateri dan controller apa semua lah. Jadi kita kena buang tangki, kena buang apa semua wiring semua. So dalam motor tu komponen elektrik apa yang dia ada? Yang utama lah. So kita ada bateri, Controller, charger. controller ni besar mana? Controller dia besar dalam 6 inci kali sekaki lah gitu. Dia kira macam ECU lah. ECU dia lah. Okey, Nah, lepas controller tu dia akan keluar 12 watt untuk supply lampu, switch apa semua. So itu nadi dia lah. Itu nadi dia. Motor elektrik tu, Motor elektrik, charger dalam tu sekali. charger sikit, onboard charger, and then kita ada drive belt, Drive bed dan switch apa semua. switch dan meter. Meter, yes. So berapa lama bro buat motor ni? Dalam anggaran 3 minggu. 3 minggu tu kira terror. Tapi bro memang berapa tahun dah buat benda ni? Buat kerja ni? Berapa lama dah buat motor ni? Buat motor dah 11 tahun kot. 11 tahun. Siap buat dekat mana dulu? US kan? US dan saya bukan sekadar modifikasi daripada scratch pun saya dah biasa buat. Tak ada isu lah. Okey bro, dalam banyak-banyak komponen tu, yang mana paling susah sekali nak buat kat motor ni? Waisuku elektrik ni. Dia bukan susah macam mana nak buat, susah macam mana nak installkan benda tu bagi cencun lah orang kata kan. Benda besar-besar tak susah, tapi nak fixkan meter tu kan, nak replace balik meter tu sebab dia membabitkan komponen asal. Jadi kita kena buat training. Paling leceh lah tu. Leceh lah, bagi saya leceh. Meter tu lah. Meter, yang lain-lain tu saya rasa tak ada leceh mana. Okey, so kita tengok motor pula. Ini dia Yamaha Y15ZR ataupun Waisuku yang telah ditukar menjadi motor elektrik. So inilah sebenarnya bahan uji kaji lagi. Ini bukan untuk production, tak boleh dibeli. So seperti yang anda lihat, bentuk dia memang sama seperti Waisuku sebab dia memang menggunakan Waisuku, tetapi ada perubahan-perubahan besar. Contohnya bateri, enjin dah tak ada, diganti dengan pack bateri sini, lithium ion punya bateri dekat sini ni. Dan dekat sini ialah elektrik motor dia kat sini, dan dia telah menggunakan belt system dekat sini ni. Okey. So ini ialah perbezaan paling besar untuk motosikal ini berbanding dengan Waisuku standard. Dan ada charging port dekat sini ni. Dan dia menggunakan charging port type 2 yang macam kereta EV lain pakai. So kat bawah ni dah tak ada tangki minyak dah. So dan kemudian dekat atas sini meter pun baru dan kita boleh nampak butang-butang lain. Bawah seat dia nampak tak ni? Ini ialah control module dia. Control module ni ialah macam ECU, tetapi ECU motor kecil. Untuk EV sebabkan dia elektrik sahaja, dia memang besar. Dan control module ini adalah antara komponen yang paling penting juga di dalam mana-mana EV pun. Dan dekat sini juga kita boleh nampak ada berselerat wire-wire dan ada wire warna oranye tu. Yang itu tu ialah wire power. Dan jangan potong. Basically, tak ada apa untuk kita servis. Itu menariknya EV. Tak ada apa yang boleh servis. Tetapi dengan software betul, power dia boleh pergi lagi laju. Dan macam EV lain, tengok meter dia. Meter dia sangat futuristik. Abang Omar kita bawa daripada rumah dia ke sini. Perjalanan lebih kurang dalam 15 km, 1 bar sahaja turun. Ini untuk korang mungkin macam biasa je. Untuk kami yang gila EV, motosikal pakai banyak tu saja. Ini bermakna bateri dia memang tahan lama. I think this is the best yang pernah saya jumpa lah untuk motor elektrik kan. Even Hero pun, bukan Hero, Zero pun, harga dia berapa kan. Memang power, tapi harga dia lah. Yang ini, made in Malaysia. Dan meter digital dia ni, kita dah nampak ada speedometer,
dan ada RPM juga tapi untuk motor elektrik dia juga, dan trip meter apa semua. Motor ni juga dia ada speed controller ataupun maybe kita boleh panggil riding mode segala apalah. Okey, tapi dia speed sensitif lah. Pada mode 1 kelajuan dia maksimum 45 km sejam, and then dekat nombor 2 60 km sejam, dan nombor 3 132 km sejam. Dan dia ada satu juga button override, S button ni, mungkin sport mode. Tekan yang ini, dalam apa juga mode pun dia boleh straight pergi direct 132 km sejam. Contohnya bila tiba-tiba ada orang menganjing dengan kita dalam mode berapa tak tahu, tak sempat nak tengok, kau tekan je S button ni dan kau boleh terus pergi ke top speed dia. Ya. Dan seperti mana-mana motor elektrik, dia ada gear reverse. Ni dia, R, reverse. Kena tekan ni, sentiasa tekan dan pulas throttle baru dia reverse. Kalau lepas, dia off. Ini safety lah. Ni ke depan dan kita nak reverse, tekan ni. Ada step down motor, so tak berapa laju sangatlah untuk reverse. Kalau tidak wekang kawan. So apa kata kita bawa motor ni? Motor Waisuku ni, dia orang bagi tahu saya, dia orang beli baru, bukan second hand, bukan terpakai. Beli baru daripada kedai, naik lori terus pergi ke rumah bro rumah, terus dia orang bikin. Dan kau tengok ni, holy shit, this thing is fast. Motor elektrik tu lah dia, maximum torque at 0 RPM. Maknanya daripada tak bergerak, kita pulas terus dapat maximum torque. Macam saya bawa motor Eclimo lah, ada bunyi gitu je lah. Alamak. Laju siut, dan ini pada mode 3. Mode 3 maknanya yang paling laju lah. Holy shit. Oh, serius sedap. Serius sedap. Tengok ya, aku kat corner dia. Wow. Dan bateri tak turun pun. Kalau motor elektrik lain tu, saya tarik macam tu, garanti 1 bar dah turun. Yang ini tak turun pun, sama juga macam tadi. Dan motor ni tak ada orang tahu pun, cuma orang nampak dekat tepi tu ada puli besar warna krom, itu je dia dah nampak. Yang lain sebiji macam Waisuku. Suspension apa semua sama, cuma mungkin keras sikit sebab yelah bateri ni memang berat, tapi sebab enjin tak ada, dia dah gantikan berat enjin tu lah. Kontrol lain apa semua ni memang motor lah kan. Tak ada benda sangat pun berbeza pun, dan dia tak ada gear. Okey, kita jumpa adik Adam ni. Dia bawa SYM V3 VF3i, aku dah lupa nama motor ni. 180cc ya. Kita nak try main pick up kejap tengok. Okey. 1 2 3. Dia punya acceleration dia tu, pecutan dia tu. Kau. Oh. Let's see how fast you can go. Full throttle. 100 dah. Ya Allah, laju weh. Hey, aku nak lah motor ni. Wow. Bro Omar cakap motor ni, diorang bukan beli second hand. Beli baru daripada kedai, naik lori terus pergi rumah dia. Brand new. Dan bila dia buat ni, yelah Bro Omar ni bukannya fabricator calang-calang kan. Motor ni rasa macam motor production. Macam motor yang dia dah buat untuk ready untuk jual. Tak ada rasa macam motor R&D pun. Tak ada gegar, tak ada apa. Everything is smooth. Dan power controller ni, oh kat kau dia, Allah. Oi, menyetan aku datang motor macam ni bang. Serius bang, motor ni rasa macam motor dah keluar kilang. Tak ada rasa apa pun, rasa perfect je. Holy cow. I mean this bike is something else. Memang. Saya mula-mula ingat motor ni banyaklah yang takkan siap, okay, sebab motor R&D kan. Akan rasa gegar dia. There must be something which is not perfect.
Tapi motor ni dia tukar train kuasa dia. Dia dah rasa macam betul-betul motor baru. I like this bike a lot. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.